رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله رسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khair, wa ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kurnia dan limpah izin daripada Allah. Dapat sama-sama kita berkumpul pada pagi ini meneruskan bacaan kitab Asy-Syifa bi ta'rifi huquqil Mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Karangan Al-Imamul Allamah Al-Qadhi Abul Fadli Iyad bin Musa Al-Yahsubi radhiyallahu ta'ala anhu. Kita sambung semula perbahasan pada Al-Faslu Tsani. Wa fi ba'di turuqihi an Ibni Ishaq. Daripada sebahagian jalan-jalan hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidina Ibnu Ishaq. Wala saqibin fil aswaqi. Jadi Nabi SAW bukanlah jenis menjerit-jerit, bertengkar di aswaq, di suk-suk, iaitu di pasar-pasar. Wala mutazayyinin bil fuhshi. Dan Nabi SAW la mutazayyinin bil fuhshi. Dan Nabi tidak dihiasi kalam Nabi SAW dengan keburukan. Maksudnya Nabi tidak dihiasi dengan keburukan pada qaul dan juga fi'il. Perkataan dan ucapan Nabi perkataan dan juga perbuatan Nabi bukan dengan perkara yang fuhsh. Fuhsh ni bercakap lucah dan bercakap dengan sesuatu yang tidak baik. Senyum dah. Wala qawwalin lil khana. Dan baginda Nabi SAW la qawwalin lil qana. Khawwal atau wazan fa'al, mubalagh. Maksudnya aktsarul qawli al-qabih atau katsirul qawli al-qabih, banyak mengucapkan ucapan yang buruk. Nabi bukan begitu. Nabi tidak sakhibin fil aswaq wala mutazayyinin bil fuhshi wala qawwalin lil khana. Usaddiduhu likulli jamilin. Yani uwaffiquhu likulli jamil. Usaddiduhu bermakna uwaffiquhu. Yani Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada Nabi dengan segala kebaikan pada ucapan Nabi, pada perbuatan Nabi, perjalanan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam kulluhu jamil atau kulluha jamil. Keseluruhannya adalah cantik, elok, terpuji. Wa ahabu lahu kulla khuluqin karimin. Dan aku memberikan, ahabu bermakna u'tihi min fadli, diberikan dengan kemuliaan, dengan keagungan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasul dengan seluruh akhlak yang mulia. Wa aj'alu as-sakinata libasahu. Dan aku menjadikan as-sakinata, ketenangan itu adalah sebagai pakaiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal birra syi'arahu. Dan kebaikan itu adalah da'bahu wa adatah. Syi'arahu dengan makna adatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kebaikan. Wat taqwa dhamirahu. Dan taqwa adalah dhamirnya Nabi, ai fi sadrihi. Ini sesuatu yang berada di dalam dadanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faham? Ada kereta kat luar ke? Wal hikmata ma'qulahu. Jadi ini semua ataf kepada libasah. Minta maaf. As-sakinah. Wal hikmata ma'qulahu. Hikmah adalah sesuatu yang terdapat di dalam fikirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi fikiran Nabi semuanya hikmah. Was-sidqa wal wafa'a tabi'atahu. Yani as-sidq fil mantiq.
Maksudnya pada ucapan Nabi semuanya benar. Wal wafa bil ahd, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam menunaikan janji-janjinya. Itu tabiatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal afwa wal ma'rufa khuluqah, memaafkan, melakukan kebaikan, itu akhlaknya Rasulullah. Wal adla siratah, adil itu adalah jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wal haqqa syari'atahu, kebenaran itu adalah syariatnya Rasul. Wal hadiya imamahu, dan petunjuk itu adalah imamnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya yang berada di dalam pada hadapan Nabi adalah petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Wal islam millatahu, Islam adalah agamanya Rasul. Wa ahmad asmahu, Ahmad namanya, ay fit Taurah. Wal injil wa fis sama, juga di langit dikenal Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Ahmad. Wa ahdi bihi ba'da ad-dalalah, ahdi bihi ba'da ad-dalalah ay urshidul khalqa bisababih. Jadi di sini bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sesat. Jadi ahdi bihi ba'da ad-dalalah, takut orang terjemah aku beri hidayah kepadanya setelah dia sebelumnya sesat, maka diberi hidayah. Tak, bukan itu terjemahannya. Bihi ba sababiyah ay ahdi bi sababihi ila al-ummah, aku memberikan hidayah kepada umat ini bisababihi ba'da ad-dalalah, setelah mereka sesat diberikan petunjuk kepada umat ini dengan disebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu terjemahan yang tepat dan yaliq bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa u'allimu bihi ba'da al-jahalah, sebab tu disebut bihi, dia tak sebut u'allimuhu, kan? Tak sebut ahdihi. Hanya sirrul lughah, kan? Ahdi bihi ba'da ad-dalalah, maksudnya aku memberikan hidayah dengan sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat ini setelah mereka sesat. Siapa yang sesat? Rasulullah sesat? Tak. Al-khalq, umat yang pada ketika sebut sesat, diberi hidayah dengan sebabnya Rasulullah. Wa u'allimu bihi ba'da al-jahalah, dan aku mengajarkan mereka dengan ilmu setelah mereka sebelumnya dalam keadaan jahil dengan sebabnya Rasulullah. Wa arfa'u bihi ba'da al-khamalah, dan diangkatkan dengan sebab Rasul, ba sababiyah ba'da al-khamalah, sebelumnya mereka tidak dikenali oleh makhluk seluruhnya adalah kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sir, orang yang memperkenalkan Rasulullah kepada umat, dia akan dikenalkan oleh Allah. Faham? Tengok masyayikh yang banyak cerita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan cerita pasal dirinya, cerita pasal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan berikan kepada umat ni perasaan cinta dan kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak memandang Rasul sebagai manusia biasa seperti mereka. Maka automatik Allah Ta'ala akan memasyhurkan orang tersebut. Dengan sebab apa? Bisababihi sallallahu alaihi wasallam. Arfa'u bihi ba'da al-khamalah wa usammi bihi ba'da an-nukrah. Yani usammi bihi ay ashharahu, aku memperkenalkan, memasyhurkan mereka ini, yakni umat ini, setelah sebelumnya mereka tidak dikenali. Ba'da an-nukrah, disebabkan Rasulullah mereka dikenali. Wa ukatsiru bihi ba'da al-qillati, dan aku membanyakkan umat ini dengan sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah sebelumnya mereka dalam keadaan yang sedikit. Wa ughni bihi ba'da al-ailah, dan aku mengkayakan mereka dengan sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah sebelumnya mereka dalam keadaan al-faqr. Ailah bermakna al-faqr, dalam keadaan fakir. Wa ajma'u bihi ba'da al-furqah, dan aku mengumpulkan, aku menggabungkan, aku mempersatukan dengan sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah sebelumnya mereka dalam keadaan berpecah belah. Sebab tu nak bersatu ke, nak apa ke, mesti dengan sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan sebab peribadi kita, bukan sebab kepentingan kita. Sebabnya untuk menggembirakan Rasulullah, insya-Allah akan diberikan kesatuan, akan diberikan kebaikan. Tapi kalau niat sebalik daripada tu, maka tidak akan dapat kesatuan apa-apa. Wa u'allifu bihi baina qulubi mukhtalifatin,
dan aku menyatukan dengan sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara hati-hati yang berpecah belah, yang berbeza-beza. Wa ahwa'in mutasyattitatin, dan juga aku mempersatukan dengan sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebab ahwa'in mutasyattitah, ay ara' mubtadi'ah ghairu mujtami'ah. Ini pandangan yang mubtadi', pandangan ahli bid'ah akan bersatu balik ketika mereka kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kembali beradab dengan Rasulullah, insya-Allah khair. Ini sirnya, ini rahsianya. Kalau kata orang tanya macam mana kita nak kembali semula seorang tadi menjadi bukan ahli bid'ah. Itu kata bahagian masyayikh, Syekh Husam hafizahullah taala kata Maulana Syekh Ahmad Mamduh, Syekh Husam pernah sebut, Syekh Husam ni anak murid Syekh Ali Jumaah, dan beliau pernah pegang dengan pahaman Wahabi, dan dia alim dalam mazhab Hambali. Sekarang tak mengajak lagi, dia sibuk dengan urusan klinik beliau, dan dia jadi penasihat kepada Sultan, penasihat kepada orang panggil Presiden Mesir dalam bahagian orang panggil dalam bahagian kesihatan ataupun Kementerian Kesihatan. Dan Syekh Husam ni dia saya tak pernah jumpa dengan dia. Dia punya klinik dia di Doi di Mesir. Alim orang dia. Dan Syekh pernah mengaji, katanya Syekh Ahmad cerita kat saya, Syekh Ahmad anak murid dia, Syekh Imam Ifat anak murid dia, Syekh Amru Wardani anak murid dia. Jadi ini semua anak-anak murid kepada Syekh Husam ni. Dan beliau mengajar dulu ni kitab Al-Kawakibu Al-Kawkabul Munir kata tak silap, iaitu kitab usul fiqh dalam mazhab Hambali yang dikarang oleh Ibnu Najjar. Kitab ni kata Syekh Ahmad kata ajib, kitab ni kitab yang sangat luar biasa, dan aku jealous kata beliau dengan mazhab Hambali ada kitab usul fiqh macam tu. Syekh Ahmad cerita kat saya lah. Dan kata beliau Syekh Husam ni sebut perkara yang paling berat untuk dibuang di dalam hati dan perasaan ni adalah bid'ah yang telah bertapak di dalam diri. Itu paling susah dibuang. Paling susah dibuang sekali. Bid'ah yang bertapak dalam diri ni. Tu bila masuk je Wahabi dalam dada tu, Allahu Akbar. Dia kata semacam adanya hempapan gunung di atas belakang badan. Membuang ataupun mengalihkan gunung lebih mudah dibandingkan dengan membuang bid'ah tersebut. Macam mana cara dia? Cara dia kena jalan melalui suluk sufiah. Kena tawaduk, kena diam. Masalah sekarang ni, ada sebahagian di kalangan orang yang kononnya Wahabi tobat ni, dia Wahabi, lepas tu dia nak bertobat. Tak ada nak mengaji lagi dengan masyayikh, tak ada nak masuk jalan suluk. Kena bersihkan dulu perasaan dan jiwa tadi ni. Dia dah mula bercakap dah. Buka institut ni. Nak mengajak ke orang. Dia pun nak bagi cerita ke orang, nak buat talk juga cerita pasal tu. Ni kesilapan dan juga fasad yang besar ketika mana orang macam ni. Sebab jiwa dah macam tu dah ketika Wahabi. Masa dah tukar, dah nak bertobat, macam tu juga jiwa dia. Tak mau juga terima tarbiyah. Konon-konon kalau hadir majlis, pergi majlis para ulama ahli sunnah wal jamaah, dia kira macam seolah-olah dia akan berubah. Tak. Dia mesti lalui dulu jalan para ulama sufi. Ikut suluk dulu. Pergi cari guru murabbi. Pergi suluk dulu. Suluk apa dia? Duduk diam dulu. Tak payah lagi duduk cakap-cakap ni. Tapi ni masalah tidak akan berlaku. Dan akhirnya bila berlaku sedikit perbincangan ataupun kekeliruan dia terhadap kalam para ulama sufi, dia melenting, nak marah. Akhirnya sampai disesatkan, didalalkan para awliya Allah Subhanahu wa taala. Dan sampai tidak ada husnuzan, tidak ada baik sangka, tidak ada ihtimal, tidak ada apa dah. Kenapa? Kerana jiwa tadi tidak dibimbing terlebih dahulu. Sebab tu mau tak mau kena rendahkan dulu yang tu. Sebelum nak komen, sebelum nak menulis, sebelum nak buat apa sekali, kena lalui dulu jalan, ataupun kena berasa dalam hati kita ni bahawa kita ingin berubah. Itu dulu. Lepas tu ahwa mutasyattitah, bid'ah ataupun ara' bid'ah
ghair mujtami'ah ni, mereka tidak akan mampu untuk diubati melainkan dengan sebabnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyakkan salawat, melazimi ahlillah, bersama dengan ahlullah. Ini antara ubat yang paling ampuh untuk melakukan ataupun dilakukan perubahan pada pandangan dan diri kita sendiri. Tapi ini susah. Ini diakui sendiri oleh orang-orang yang mengikuti ajaran tersebut sebelum ini, pahaman tersebut sebelum ini, dan mereka nak berubah. Sebab tu asas bagi agama ni adalah adab. Nabi sebut awal, bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Awal Nabi sebut. Jadi jangan petikai lah bab makarimal akhlaq ni. Bab pembentukan akhlak, pembentukan jiwa peribadi dan sebagainya, jangan komplain lah. Memang Nabi diutuskan bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Seolah-olah itu adalah isi utama kepada utusan Nabi kepada umat, membetulkan akhlak. Karena kalau orang tadi ikut syariat tapi akhlak tidak ada dengan Rasulullah, dia akan jadi jur'ah, berlebih-lebih. Para sahabat Nabi dimuliakan oleh Allah, diberikan keagungan dan kemuliaan oleh Allah Ta'ala. Kerana apa? Kerana adab mereka dengan Rasulullah. Sebab tu baca Syifa. Dalam Syifa kita akan lihat adabnya para sahabat dengan Rasulullah SAW. Ini sebab ni Rasulullah. Maka nak kena sahabat dulu. Tapi kalau bersama dengan pewarisnya Rasulullah, kadang tak ada had. Dia tak ada had. Dia pakai hantam. Sebab dia rasa dia pun pewaris Rasulullah. Itu masalah. Jadi kerana tu kena sabar. Sabar. Banyak. Bersedia untuk nak dididik oleh para awliya Allah Ta'ala. Kalau dia pun jumpa lah. Jalan ni tak jumpa kalau kita tak cari. Dan tak akan jumpa kalau kita tak doa ke Allah Ta'ala. Dan tak akan jumpa kalau kita tak gunakan Nabi sebagai wasilah. Tak akan jumpa. Jangan cari hak silap. Cakap merapu, keluar ilmu entah apa-apa. Tu jangan jadikan tu sebagai dalil utama kepada pegangan ahli sunnah wal jamaah sufiyah. Hak golongan sufi tak pegang dengan orang ni, Quran pun tak erti baca. Nahwu sorab tunggang terbalik. Tiba-tiba nak jadi mursyid, murabbi. Itu pun salah jugalah. Baca Quran pun terjemah. Itu pun terjemah tak betul. Jadi orang panggil apa? Yang tu bukan murabbi, itu murabba. Jam dipanggil. Sapu kat roti gardenia. Tapi yang kita maksudkan ni ada guru-guru yang benar. Awliya-awliya Allah Ta'ala yang salihin, minal mukhlisin. Dan kalau kita tak cari, kita tak doa ke Allah Ta'ala, kalaupun tak jumpa juga, banyakkan selawat, baca dalailul khairat. Tengok apa yang diamalkan oleh para awliya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau tak lalui jalan tersebut, tak akan boleh untuk melalui dan menjalani jalan mereka. Apatah lagi memberi komentar terhadap perjalanan mereka. Habis lah kita. Kita tak lalui jalan dia, kita ada komplain. Tamam? Wa umamin mutafarriqatin. Dan Nabi juga yang umamin, ini semua ataf kepada qulubin mukhtalifah. Jadi dengan sebab Nabi SAW dipersatukan umat yang berpecah belah. Wa aj'alu ummatahu khaira ummatin ukhrijat linnas. Dan aku menjadikan umatnya baginda Rasul sebaik-baik umat yang dikeluarkan kepada manusia. Maka umat baginda Nabi ini umat yang terbaik. Kita alhamdulillah berada dalam nikmat tersebut, menjadi umat yang terbaik yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam sejarah peradaban manusia. Umat yang terbaik. Baik, macam mana nak merealisasikan perkara tersebut? Kena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana dengan sebab Rasulullah lah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Sebab Rasulullah. Jangan tinggal yang tu. Jangan duk rasa kita ni umat yang terbaik, terlupa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam mana nak jadi umat Nabi itu? Sebab kita pun sandak dengan Nabi. Wa aj'alu ummatahu, yani ummatan Nabi. Jadi kita ni nisbah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tak sebut wa aj'alu ummah mutlaqah, tanpa dikait dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tanpa kait dengan Nabi, kita ni ada keistimewaan yang mutlak. Istimewaan yang tidak ada perlu kait dengan sesuatu. Tak apa masalah dia. Kemuliaan kita ni dikaitkan dengan Rasul. Macam mana kamu tak kenal Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kamu tak tahu kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sepatutnya.
Jadi kamu nak mengaku kamu umat yang terbaik. Jadi malulah. Patutnya malu kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak ada dalam hidup ni sehari nak tahu penambahan pengetahuan kita tentang Rasulullah. Nak tambahkan adab kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajib. Setiap hari ada tambahan lagi. Semakin bertambah kita punya pengetahuan tentang Rasulullah, semakin rendah diri kita. Semakin bertambah kita dengan pandangan kita dan juga pengetahuan kita tentang Nabi dan adab kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, semakin diberikan nur dan cahaya oleh Allah Taala dalam hati seorang tersebut. Nur akan dapat. Itu rahsia dia. Usahkah hafal Alfiyah 1000 bait. Kalau hafal Zubat 1000 bait. Kalau hafal matan itu matan ini beribu bait dalam dadanya tapi tidak ada adab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak ada guna apa. Tak ada guna apa. Wa fi haditsin akhar akhbarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an sifatihi fi Taurah. Telah mengkhabarkan kepada kami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sifat baginda Nabi di dalam Taurah. Abdi Ahmadul Mukhtar. Ini dalam Taurat disebutkan, diterjemahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iaitu disebutkan bahawa hambaku Ahmad al-Mukhtar. Allah memuji Nabi dengan gelaran hamba. Subhanalladzi asra bi'abdihi mauliduhu bi Makkah. Kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam di Makkah al-Mukarramah. Wa muhajaruhu bil Madinah. Dan tempat hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ke Madinah al-Munawwarah. Atau qala Taibah. Adapun disebut sebagai Taibah. Ummatuhu al-hammaduna lillah. Umat Nabi Muhammad hammaduna ala wazni fa'alun, juga dengan makna mubalighuna fi hamdi. Kenapa? Taba'an li nabiyihim, kerana mengikuti nabi mereka. Kerana nabi mereka ahmadul khalq. Maksudnya yang paling terpuji di kalangan makhluk. Wahum ahmadul umam. Maka umat adalah umat yang paling terpuji. Disebabkan kerana pujian tadi, melaksanakan dengan kesyukuran mereka terhadap nikmat Allah Ta'ala, hum hammaduna lillah. Ini umat yang banyak bertahmid kepada Allah Ta'ala, memuji Allah Ta'ala, mengucapkan syukur kepada Allah ala kulli halin. Maksudnya menunjukkan kepada banyaknya umat ini bertahmid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, disebutkan dengan ala kulli hal. Ala kulli hal maksudnya bi ghairi taqyid bizaman. Maksudnya mereka ini Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebanyak-banyak pujian dalam semua keadaan. Ala kulli hal. Wa qala Allah Subhanahu wa Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. Tak boleh berhenti situ. واتبعوا النور الذي أنزل معه panjang kan? أنزل معه أولئك هم المفلحون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. Ini semua pujian kepada Nabi SAW. Ayat ni, ayat surah Al-A'raf 157, 158. Wa qala ta'ala فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله
innallaha yuhibbul mutawakkilin. Qala Samarqandi, kata Imam Samarqandi, zakkarahumullahu minnatahu annahu ja'ala rasulahu rahiman bil mu'minin. Allah menyebutkan kepada mereka, mengingatkan kepada, zakkara maksudnya mengingatkan kepada mereka. Nabbahahum. Maksudnya Allah mengingatkan kepada mereka minnatahu, anugerah Allah, annahu, bahawa Allah Subhanahu wa taala ja'ala rasulahu, Allah menjadikan rasulnya rahiman bil mu'minin. Rahim kepada golongan mukminin, kasih kepada golongan mukminin. Raufan laginal janib. Rauf bermakna asyaddur rahmah. Maksudnya sangat kasih dan berlemah lembut dengan golongan mukminin. Walau kana faddan qashinan, kalaulah Nabi keras hatinya ataupun keras pada ucapannya, fil qaul latafarraqu min haulih, maka mereka akan berpecah belah dan mereka tidak akan mengikuti Rasulullah. Walakin ja'alahu Allah Ta'ala samha, Allah menjadikan Nabi bertoleransi, sahlan talqa barran latifa, Nabi mudah didekati, mudah untuk diberikan, mendapatkan pandangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Talqan, seorang yang sentiasa ceria wajahnya, barran, sentiasa buat baik kepada umat, latifan, dan juga berlemah lembut kepada umat Nabi Muhammad. Hakadha qalahu ad-Dhahhak, ini seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Ad-Dhahhak, tabi'i kabir, min awiyatil ilm, antara ulama besar yang menanggung ilmu yang agung, yakni wafat pada tahun setelah tahun 100 Hijriah. Tamam? InsyaAllah pada malam ini kita akan baca wa qala ta'ala wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.